lambat tau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Taala masih lagi dapat sama-sama kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan kurniaannya dapat kita teliti kalamullah, wahyu, mukjizat yang ditinggalkan buat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang merupakan panduan dan petunjuk buat kita orang Islam, orang beriman, untuk menjadikan dia sebagai sumber dan hujah di dunia dan akhirat. Kita masih lagi membicarakan suratul Insan. Suratul Insan juzuk yang ke-29. Ayat yang ke-20. Kitab kita ni muka surat 245. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Sadaqallahul azim. Antara intisari ayat yang kita baca masih lagi menyentuh tentang nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada dari kalangan abrar, dari kalangan ahli syurga, dari kalangan mereka yang terpilih dalam manusia yang ramai bilion. Tapi sebahagian daripada mereka yang benar-benar beriman, bertakwa dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Nikmat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah ruh, yang tidak pernah dilihat di atas muka bumi ini, dengan kekuasaan, dengan sebuah kerajaan yang dimiliki oleh Allah di hari akhirat kelak, yang dilimpah kurniakan kepada ahli syurga dengan kerajaannya, dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan perhiasannya dan sebagainya.
yang Allah Ta'ala kurniakan itu sebagai jazaan, sebagai balasan, sebagai upah, ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana amal dan juga perbuatan mereka. Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan ada firman perintah, tegahan, larangan. Maka hendaklah kamu sabar dalam menegakkan segala hukum yang diperintahkan oleh Tuhanmu, dan jangan sekali-kali kamu mentaati dari kalangan mereka-mereka yang kufur ataupun dari kalangan mereka-mereka yang berdosa. Dan sentiasalah menyebut, berzikir nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan ibadat, bersembahyang di waktu pagi dan waktu petang dan juga di malam hari kamu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dari kalangan mereka-mereka yang menghidupkan amalan ibadat mereka separuh malam, 2/3 malam maupun 1/3 malam. Tetapi sebahagian dari kalangan manusia itu ada yang cintakan pembalasan yang sementara, yakni dunia ini, dan mereka meninggalkan nikmat yang berkali lipat untuk amalan di hari akhirat kelak yang bagi mereka terlalu berat untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insan ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ia bermaksud, dan apabila engkau lihat di sana wahai Muhammad, nescaya engkau lihat akan nikmat dan kerajaan yang besar yang tiada dapat disipat dan dibandingkan. Atas pakaian mereka itu abrar, dari kalangan orang-orang ahli syurga itu, kain sutera halus yang hijau, dan istabrak, sutera kasa di dalam, yakni pakaian ahli syurga itu sutera sekalian, pakaian luar sutera halus nama sundusin, pakaian yang dalam sutera kasa nama istabrak. Dan pakaian mereka itu dari kalangan ahli syurga itu beberapa banyak gelang tangan daripada perak, dan pada tempat lain disebut daripada emas, yakni gelang tangan itu terkadang perak dan terkadang emas. Dan diberi minum akan mereka itu oleh Tuhan mereka itu akan minuman yang suci, bersih, jernih. Allah Ta'ala sebut wa izara, dan ketika mana kamu ra'aita, kamu melihat, summa ra'aita, dan kemudian kamu lihat, na'iman, penuh dengan kenikmatan. Mana? Syurga. Biasa ra'aita ni kita lihat dengan mata atas dunia ni. Akhirat tu macam mana, bagaimana, wallahu alam. Diubus 2 kali ra'aita. Biasa bahasa Arab ni memang li ta'kid. Kita pun kita tengok. Supaya sebab kelebihan, kehebatan hari akhirat kelak itu tidak dibandingkan dengan apa yang kita lihat atas muka bumi. Ada satu hadis yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Rasulullah SAW menyebut, serendah-rendah ahli syurga,
serendah-rendah ahli syurga yang dikurniakan oleh Allah di hari akhirat kelak. Tak kira jannatul firdaus apa, serendah-rendah ahli syurga. Dia melihat, memerhatikan akan kurniaan Allah Ta'ala itu 2000 tahun. 2000 tahun. Kalau kita duduk atas dunia ni 2000 tahun, kita pergi melawak lah mana-mana, melancong, travel mana-mana. Kita pergi masuk lah istana orang awak, berasa hebat dah Lepas tengok, lepas tu yang kedua dah pergi masuk dah nak kena bayar tiket pula. Paling lama pun sejam 2 jam, ubuhlah 5 jam, rasa cemuh dah. Tengok sini, tengok bilik, tengok dapur, tengok tiang dia, tengok apa panggil design dia, apa dia punya awal arak ke apa sebagainya, ayat Quran ke apa dia tulis. Kita tengok, oh comel dia buat. 5 jam rasa puas dah lengah betih dah. Tapi akhirat kelak 2 tahun, 2000 tahun. Alfain sana, 2000 tahun. Dah boleh nak tergambar dalam fikiran kita. Memanglah. La ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar fil qalb. Tak pernah tengok di mata, tak pernah dengar di telinga, tak pernah litah dalam hati perut. Bila kata wa iza ra'aita, kalau mu tengok hey Muhammad, tu balik ke Muhammad lah. Allah Ta'ala khitabkan kepada Rasulullah SAW. Mana apa? Nabi Muhammad tu confirm ahli syurga dah lah. Memang Nabi Rasul dan mereka-mereka yang dari kalangan ahli syurga. Iza ra'aita, summa ra'aita, kemudian mu tengok pula. Memang dok puas. Tapi bukan maknanya dok puas tu dok puas hati. Mana dak habis sang. Dak habis. Macam nikmat apa minuman lah contoh dalam surga, ataupun buah-buahan makanan. Di atas dunia ni mula-mula kita rasa dahaga, kita minum air. Hilang dahaga, lepas tu rasa sedap memang. Tapi kalau kita minum lagi, dia ada klimaks dia, dia ada siling dia, pak habis lah. Lepas tu dah sedap. Kalau kita tebang gok apa, mutuh. Ni dunia. Makan gitu kok, makan mula-mula sedap. Lepas tu dia kenyang, ketak perut, sakit perut, berok. Akhirat ada. Cuma orang makan ni bukan, akhirat ni makan bukan kerana lapar. Dunia kita ni, kita kena makan juga sebab lapar. Akhirat ni bukan kerana lapar. Makan ni kerana seronok-seronok. Ahli syurga ni dia tak lapar. Dia makan ni seronok. Syukur. Memang sembang-sembang biasa diselangi dengan makan minum. Ahli syurga. Kalau ahli neraka tu memang tak ada makanan, dengan lapar tu azab dia. Jadi azab ahli neraka ni lapar. Jadi ahli syurga ni tak ada lapar sebab lapar tu azab. Kalau kita orang lapar, mana lapar ni satu, yalah, atas dunia ni ada kekurangan, al-ju' wal atas, lapar dahaga. Ni merupakan orang panggil ujian Allah SWT. Kita sabar, ada makanan yang halal kita makan, ada makanan yang haram kita tak makan. Tapi siapa membahayakan boleh bawa mati, kadang-kadang terpaksa makan juga. Syurga tak ada. Apa? Allah lapar tu. Ada. Dia makan ni menzahirkan syukur kepada Allah. Nikmat yang banyak. Jadi kalau dia makan pun, daklah mana kau lama kau tak sedap, ada klimaks, tak ada akhirat. Makan kau sedap, makan sutil lagi sedap lagi, makan sutil lagi kau sedap lagi.
Dia tak ada seeh ke kemur perut pun buah-buah seeh dah ni. Dia tubik keluar peluh. Jambang tak ada. Sakit perut nak berok jambang apa ni sifat dunia. Jadi orang ni bila makan dah ahli syurga dia tubik peluh. Peluh tu bau misk. Bau kasturi. Bagaimana? Macam mana? Wallahu alam lah. Tu kerja Allah Subhanahu taala. Kita mau kalau dok berok mah. Jadi perahu dah kita ngaku Tuhan dah. Hok berok hari-hari pun ada hok ngaku Tuhan. Kalau kita ni dok berok lah. Macam Firaun dok aja sakit ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la. Dia dak aja sakit, dak aja demam. Kita sakit demam semua ni pun babi nak mampu. Hok Tuhan uji, betul Tuhan uji sakit, demam, ujian supaya mereka ni ingat kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang bila Tuhan beri nikmat kekayaan, Tuhan ambil balik untuk kafarahkan dosa ataupun untuk memberi keinsafan dia, bertaubat kepada Allah. Sebab kaya, miskin, gemuk, kurus, comel, uduh atas dunia ni bukan perkiraan neraca dosa pahala. Tapi respon daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan tu yang membawa tindakan manusia. Kenapa? Dia syukur ke dia kufur? Itu yang bawa pahala dosa. Itu yang membawa kepada pahala ataupun dosa. Bila Tuhan beri kita sempurna, Alhamdulillah. Kita tengok cermin, tengok lekat kita ni, Alhamdulillah. Kalau kita rasa dok puas hati semua, ni nak ejah, itu kufur. Di situ baru jadi dosa pahala. Tak ada dia kata, hitang anakmu dosamu. Ni tubik, putih anakmu ni, comel ni, boleh pahala. Tak ada, bukan kira lagu tu mah. Abu Jahal tu handsome kot, orang Arab minum air zam-zam hari-hari beranak Mekah. Tapi ahli neraka. Bila birabah hitam, bibir dia kata tebal sama macam bibir uta. Hitam macam kuali bakar 10 tahun. Dia nak khabar dok comel lah pada fizikal dia. Tapi Rasulullah dengar tapak kaki di dalam syurga, teropoh dia. Sebab dia pakai teropoh kayu, orang lain pakai kasut kulit, tak ada pitih. Pakai kayu kelekak. Rasulullah kenal ni selipar apa teropoh. Bila ni. Walaupun dari segi fizikal dia macam tu. Jadi kerana itu orang mukmin pun dia pilih nak kahwin ke apa, antaranya adalah kerana iman dan takwa. Walaupun kadang-kadang orang kafir tu nampak comel ke, lawa ke, semak ke, handsome ke, body kata kafir, lebih baiklah orang mukmin. Tu. Walaupun dia hamba, habsyi, rambut khiting macam orang anggur pun. Dia lebih baik. Kerana keimanan, ketakwaan tu membawa kepada jannah, membawa kepada syurga. Dunia ni dia buruk mati, tinggal korok super tula je. Yang bawa akhirat kelak tu adalah merupakan iman, amal, takwa. Itu yang akan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni sementara saja, tempat makanun amal, tempat untuk kita beramal, bukan makanul jazak, bukan tempat beri ngopoh. Beri ngopoh akhirat. Kalau nak opoh atas dunia tak padang. Kita semayang sehari daripada pagi, puasa lagi apa. Makan ke mana sangat kari pak, nasi lemak sebuku sehari, nasi minyak ke tengah hari, padang dah. Kadang-kadang orang semayang bang dok, berjenab, zudi apa, makan keraruh tu banyak hari pada itu. Tak padang. Orang-orang kaya sombong, curi, meropok, dapat hasil haram, dia beli pakaian mahal-mahal, ribu-ribu kasut dengan beg dengan apa sebagainya. Dia orang soleh, orang mukmin, sabar, bertakwa, dah baju bandar je, 10 riyal 2 lah, topok-topok gitu je. Tapi itu tidak dikira, dihitung di sisi Allah.
Yang dikira adalah amal dia. Atas dunia ni habis gitu je. Kecuali ditukarkan kepada pahala ataupun ditukarkan kepada dosa. Betul dia kata wa iza ra'aita summa ra'aita na'iman, penuh dengan kenikmatan. Wa mulkan, pemerintahan kerajaan hak yang dimiliki oleh Allah. Mu tengoklah kabira, amat besar dan hebat sekali. Kita tengok dunia ni pun dak cakap dah bang. Allah comel. Dengan pokok-pokok bunga, kalau kita pergi taman bunga pun ni bunga gini, ni bunga gini, ni kelompok gini, ni. Dia tak sama bang. Walaupun kadang-kadang warna dia sama, ni sini, ni purah gini, ni tubik gini. Bunga dia dengan berbagai-bagai daun dia, dengan duri dia, dengan pokok dia apa sebagainya. Tu tak kira lagi ni boleh jadi manfaat gini, ni boleh jadi obat gini, boleh jadi ni berbagai-bagai. Tuhan buat. Ni boleh jadi mi tubik minyak, boleh buat minyak goreng, ni boleh jadi getah tubik susu getah. Boleh manfaatkan orang ni. Macam-macam lah. Kita tengok duri pokok pada pasir tengok, tak boleh pakai gawa dak, banyak manfaat. Hasil dia apa dan sebagainya. Tu baru dunia. Dunia kita ni 1/3 je. 2/3 lagi laut. Banyak lagi yang kita dok teroka laut. Laut ni 2, bumi ni 1. Bumi ni hak kita duduk sikit, hak dok duduk banyak lagi. Padang pasir tu, gurun, Sahara apa, ramah meluah mana bang, hak tak ada orang duduk. Kita tak tahu lagi dalam perut dia ada benda. Atas bukit, bahagian bukit-bukit, gunung, ganang apa sebagai setengah-setengah tu salji sepanjang tahun. Kerana ketinggian gunung dia. Macam Everest apa sebagainya. Salji semua dengan ribut salji apa, mati kerah gitu je orang. Manusia rasa nak hebat, nak panjat gunung yang paling tinggi sekali. Ramai mana mati. Kalau pergi jaya sekali, suhu masuk suat kabur apa sebagaimana. Waktu tukar pikul barang tu hari-hari pergi, tak suhu langsung. Dia panggil benda apa ni? Waktu tukar bawa orang ni lah. Guide dia lah. Orang-orang Nepal, cek-cek je. Pikul barang buah atas kepala ni. Waktu tukar manjak tu, gedek gitu je, bawa barang ni. Naik turun. Hari-hari kerja dia. Patut ni masuk suat kabur ke depan. Mau naik sekali suhu tu. Kerja dia. Maling dia panggil. Maling ni bukan curi mah. Maling ni guide. Kalau orang nak pergi Gunung Kinabalu contohnya, kena upah maling. Tukar bawa. Nak bawa peti sejuk ke, tiwi ke apa ke, astro ke, galah kawan tu. Ya, naik tak bukit. Dia ada tukang guide. Ni kita ni apa Bukit Cemerung apa Ulu Dungung tu. Ada maling. Upah maling bawa orang naik nak tengok air terjun bertikak-tikak. Orang duduk atas ni boleh tengok pemandangan. Kita nak naik khabar dah asal cari kerja bang, bayar PT mahal-mahal apa. Kita tengok gambar dia tu sudahlah. Dunia ni berbagai-bagai Allah Ta'ala buat, cipta macam-macam. Masing-masing negeri, masing-masing negara ada orang panggil tarikan masing-masing. Kejadian alam yang Tuhan buat. Kita tengok tu mendengung tu. Comel. Kali ambil gambar. Kadang-kadang nak kita tengok tu habis ngetekek kapal terbang apa ribu-ribu kok. Tapi hari akhirat kelak, setiap perkara tak pernah terfikir terlitah dengan nikmat atas dunia ni. Jauh ni. Tengok. Iza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bayangkanlah kalau bawah sekali. Rasulullah sebut ada satu hadis menyebut mereka yang terakhir masuk surga. Ketika dibukakan pintu buat dia, lah sebab dia ada iman, keluar daripada neraka, anggur ketung lah ni. Lah kali masuk kat syurga dia. Bila dia buka pintu syurga,
Padang telopong situ Caca tengok. Hak aku ke ni? Hak aku. Lekat hati ya. Masuklah. Ya ke? Hak aku ke? Hak aku ke? Awal-awal dia kata pergi masuk syurga. Dia apalah dia kata. Bahan orang Melaka dah. Penuh dah tepak. Tak ada dah giang dia. Betapa nikmat Allah Ta'ala tu melimpah ruah. Sebab itu kita kena berdoa lah. Jangan sombong. Minta dengan Allah Ta'ala. Kurniakan nikmat dia, rahmat dia. Kita dunia ni tak jadi kudi kata pun. Sebab itu disebut dalam satu hadis, kalau dunia ni ada nilai sebelah sayap nyamuk, sebelah sayap lalak, ada nilai macam sayap nyamuk je, nescaya setitik air Allah Ta'ala akan beri kepada orang kafir. Sebab kafir dia, kupu dia, derhaka dia, sebuah berhala dia apa. Dunia kita ni orang Islam 1.7 bilion je. Tu Islam capur belaka tu bang. Macam Islam negeri kita lah. Hak sembahyang jemaah, hak dok puasa, hak pesang ayah ping apa ada belaka tu capur belaka 1.8 bilion. Tu. Dah baki lagi Kristian 2 bilion lebih. Hak dok beragama Yahudi lagi. Hindu lagi. Dunia ni atas dunia ni. Yang beriman sikit sangat. Wa qalilum min ibadiyas syukur. Sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah SWT. Di betul kita dah boleh ikut hukum orang ramai. Apa dah orang ramai kata gitu, orang ramai ikut gitu. Kecuali orang ramai tu mereka yang beriman. Ataupun ramai-ramai ulama kata gitu. Berdasarkan dalil dan hujah. Ada sumber dia. Sebab itu kita ada ijma' ulama. Ramai-ramai ulama sepakat gitu. Ataupun hadis. Yang dia katakan hadis mutawatir ni, salah satu ta'rif hadis mutawatir ni, hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah oleh sekelompok sahabat yang pada kiraan kita bilangan sahabat tu mustahil dia boleh pakat wak pelawak ke Nabi. Semua riwayat hadis yang sama. Itu dia panggil hadis yang mutawatir. Antara hadis mutawatir yang kita ngaji, sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'hu finnar. Siapa-siapa yang awak pelawak atas aku dok kata hadis, dia kata hadis. Aku kata hadis, dia kata bukan hadis. Awak pelawak atas Nabi. Faham? Sebab itu kita dok confirm, dok tahu, kita kata wallahu alam. Jangan kata ni hadis ni hadis ni. Rasulullah kata siapa-siapa yang sengeleng wak pelawak atas aku, dia tu bohong, dia pelawak, guna nama Nabi, falyatabawwa'hu finnar, Allah Ta'ala stebar dah tepak di dalam neraka. Hadis ni diriwayatkan oleh 60 orang sahabat. 60 orang sahabat, macam Nabi sebut dalam masjid, ada 60 orang sahabat dengar. Dan semua sahabat ni balik royak ke bini dia, royak ke anak dia. Orang ni pula dia mati, royak kau ni, royak orang ni. Dia perawi hadis yang follow ikut sahabat Nabi 60 orang. Dok pernah sahabat 60 orang sahabat ni ia pakak wak pelawak ke Nabi, dok pernah sahabat. Tu dia panggil hadis mutawatir. Hadis ahad ni seorang je. Daripada ni, daripada tok guru dia, daripada tok guru ni, daripada toki dia ni, daripada tabi'in kepada sahabat, kepada Rasulullah. Tu dia panggil hadis ahad. Seorang. Tapi kalau ada hadis lain juga, hadis ahad juga, bila dia kapuh tu, orang ni menguat kau ni, dia akan naik sifat dia, hadis hasan. Hadis sahih. Sebab itu Imam Bukhari dia kupu hadis berapa ratus ribu, tapi dia masuk dicatatkan dalam Sahih Bukhari ni berapa saja. Sebab dia nak betul-betul confirmkan hadis tersebut. Sebab itu dia kata kalau ditulis muttafaqun alaih, hadis ni muttafaqun alaih, ittifaq, maknanya Bukhari pun ada tulis, Muslim pun ada tulis. Dan ada periwayat-periwayat lain antara Sunan Sitah, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, satu lagi iaitu
Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Muwatta Imam Malik. Jadi tu kalau ada belaka tu, itulah mengukuhkan satu-satu hadis tersebut. Jadi tu tarah dalam kita tidak ada orang panggil pesen barak dia kritik matang. Dalam pengajian hadis kita dok kritik matang, kita kritik perawi. Yang meriwayatkan ni siapa? Dia ingat ke dok? Dia lupa ke dok? Dia pandai baca dok? Dia ni ada ciri fasik ke dok? Mana tipu ke apa? Barat dia tengok ayat, dok sabar, dok logik ni. Dia kira logik, dok logik. Kita bukan kira logik, dok logik. Sebab kadang-kadang apa yang melibatkan perkara gaib dan sebagainya, kadang-kadang dok selari dengan kepala kita, logik akal kita. Tapi dia merupakan perkhabaran daripada Allah ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber dalam Islam tu kukuh. Orang bukan hanya menghafal Al-Quran tapi juga menghafal hadis. Orang juga bukan menghafal hadis tapi bukan hanya menghafal matang hadis tapi menghafal perawi-perawi hadis. Hadis ni mau ambil dari mana? Ambil daripada tok guru aku. Tok guru aku ambil daripada tok guru dia. Tok guru dia ambil daripada ayah dia. Ayah dia ambil daripada toki dia. Toki ni siapa kepada Rasulullah. Lekat. Itu dia panggil sanak dia, perawi dia. Ni ada sanak belaka dah, asal golok pun ada sanak. Asal golok ni mari mana? Ayah aku asal gini. Ni ayah dia asal belajar dengan toki dia. Siapa tonyuk dia habis lalu. Mati matang, tak ada perawi. Aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq. Dan dipakaikan buat mereka pakaian-pakaian siap sundusin. Setera halus ni lapisan luar. Kadang kita tengok orang Arab apa dia ada dua helai satu hak luar nipis. Ada hak dalam tu tebal. Kalau kita tengok, kalau kita pergi muzium Topkapi di Turki. Apa muzium tu? Dulu zaman Kerajaan Osmaniyah dia meretoh sampai ke Mekah dan Madinah. Jadi kadang-kadang ada dia ambil buat balik ke depan khalifah dia. Termasuklah ada pakaian, ada disebut tu pakaian Nabi. Betul ke tak wallahu alam lah. Ada bekas kegunaan Rasulullah, pedang dan sebagainya. Bawa tunjuk ngata tu replika. Dia tahu replika, dia buat semula je. Kita tiung pas tiuk tu replika Tapi dalam muzium Topkapi tu dia jaga kontrol betul lah. Kita tengok nak ambil gambar pun tak beri. Ada pakaian tebal. Sebab apa ada tebal ni? Sebab ada musim time musim sejuk. Dia bukan macam kat kita ni. Kita ni kalau pakai baju kulit tebal-tebal dan nepeh tiuk peluh. Kita kawasan Khatulistiwa. Mereka ni duduk kawasan ada musim sejuk, ada musim panas, ada musim bunga, ada musim luruh. Jadi dengan pakaian mereka itu mereka boleh cover lah sejuk dia. Jadi dia kata ada dua lapis. Dan kita pun ada macam kita kok, ada baju dalang, seluar dalang. Kalau musim sejuk tu kita pakai luar, ada dia panggil luar ketak tu, leha untuk musim sejuk. Kegunaan musim sejuk.
Jadi dia kata pakaian-pakaian ni ada dalam satu riwayat itu dia kata bila ahli syurga ni masuk, dia akan bawa ke tingkat 2 itu. Jadi tingkat 2 ni penuh pakaian. Jadi semua ahli syurga tu yang pilih pakaian tak sama antara satu sama lain. Tak kata mana boria kita ni? Ada. Kalau kita pergi kedai supermarket ke apa, kita beli kadang-kadang lama jumpa dengan orang lain yang beli juga serupa, tak ada. Dia berbeza belaka. Dikurniakan kepada mereka siyabus sundusin, pakaian yang nipis daripada sutra. Khudrung ni warna hijau. Dia banyak hijau dalam surga ni, biru tak ada. Khudrung. Ada satu hadis tu disebut apabila orang yang mati syahid ni, mereka suruh ambil roh dia, ubuh dalam tembolok burung. Burung hijau yang duduk berterbangan di bawah arash. Jadi roh orang mati syahid ni spesial. Dia letakkan dalam tembolok burung. Balas guana wallahu alam lah. Kalau kita tengok burung atas dunia ni makan ikan tu, lop seko tu, memang dia ada tekuk tembolok ni, labuh yang berterbangan di bawah arash. Burung hijau ni diberi pakaian pun pakaian sutera hijau. Wa istabrak. Istabrak ni merupakan sutera tebal. Dia macam makanan kau Kalau kita pergi Mesir mana apa, dia ada gandum macam kita ni. Dulu asal hok ni gandum orang kaya. Hok butir-butir kasar keras tu sebab dia giling diri kan. Jadi tak samalah. Hok tu apa untuk orang miskin. Tak kau sebab dia jenis peseng masukkan lain-lain. Macam kita kok. Ada orang nak buat sambal belacang pakai lada hok giling dah. Jadi dia kena tumbuk kok. Apa tumbuk tu dia dak acuh sangat. Ada kok kulit, ada kok putih lada apa. Dia peseng dia gitu. Jadi roti ni pun gitu kok. Ada roti dia buat daripada gandum kasar. Dia kisar tapi dak apa debu sangat. Dia jadi butir-butir tu. Jadi bila dia masuk tu dia bila makan dia ada rangut kerak. Dia manusia ni dia nak sedap tu macam-macam dia reka Jadi pakaian pun gitu kok. Kita ada pakaian dia panggil kain denim apa. Pasal kain tebal koboi. Tu maknanya benang kasar dia buat. Ni pakaian kita ni Malaysia kita ni benang aluh. Supaya pakaian tu nipis. Dulu zaman-zaman dulu sekadar mana ngak nipis. Sebab dia pakai pulah gini. Lepas tu susun baru jadi pakaian. Len ni semua pakai meseng belaka bang. Apa dia punya benang tu napok je. Jadi memang dia boleh buat lu. Kalau kita tengok pakaian-pakaian kita ni nipis dia boleh buat. Sebab apa? Sebab guna meseng. Kalau guna tenaga orang dah kok cetong dah lerok. Nak boleh siap pakaian kita. Tapi dulu gitulah. Jadi hak nipis sikit tu dia guna untuk panggil pakaian luar orang. Ubuh atas ni apa panggil kain serbang. Ridak. Hak dalam pakaian tu kena musim sejuk apa digunakan untuk tebal. Jadi nikmat yang berlimpah ruah. Dan disebut apa cuaca suhu ahli syurga ni mu'tadil. Mana panas dok, sejuk dok. Kan sebut dah sebelum pada ni bang. Dia tak ada panas-panas ni matahari. Kita atas dunia lah. Panas-panas ni ada sebab ada matahari. Hari akhirat kelak, syurga kelak tak ada matahari.
Sebab dia bercahaya sendiri dah. Manusia sendiri tu bercahaya. Mereka beriman tu bercahaya. Ceruh. Jadi cuaca dia tu padang-padang. Mu'tadil. Sejuk dak, panas dak. Kita sejuk sangat pun tak sedap kok. Panas dak lalu pun tak sedap kok. Sedang-sedang. Jadi pakaian mereka itu sutera. Atas dunia ni Allah Ta'ala haramkan sutera. Rasulullah ambil sutera buah tangan kanan, mah buah tangan kiri. Hazani harami ala rijali. Dua-dua ni haram ke atas lelakiku. Mana orang lelaki Islam tak boleh pakai sutera. Kalau nama dia sutera tapi buat tu tak sutera, tak apa. Sutera ni. Dia ada sutera pelesu lah. Sutera betul tu dia buat daripada ulat lah. Ulat tu lama bila dia nak jadi apa tu, dia nak mati tu dia buat tubik tu jadi kepopong pula gitu. Ada kalau lok lama tubik jadi rama, lepas tu jadi ulat pula. Jadi dia ambil tu rendang air apa sebagainya, dia pun tarik sikit. Dia tubik semula, hok tubik daripada ulat tau. Hok dia berok tau. Tu kata, mana boleh pakar, dia kata ni tahi tahi kau apa bukan macam tahi kita berok dia tubik daripada tu, dia buat dengan air liur dia guana tak tahulah. Jadi kena pergi makan ulat tu lah. Besar kolak dia akan mati duduk dalam kepopong bulat-bulat besar tu. Lepas tu dia terik lah pakai mesin. Dulu terik gulung gini, gelang sambung, gelang sambung. Sutera ni walaupun dia buat, dia keluarkan daripada ulat yang lembut, tapi tahang dia. Dulu orang perang kadang-kadang dia salut sutera. Kadang-kadang nak buat boring dia apa, dia ubuh abung sutera. Mana dia tahang. Tak cari kuat benang dia tu. Dulu kita Ulu Terengganu lu ada dulu. Mapuh hilang. Apa? Dah mari hok negara luar murah lagi. Kita padang we kedarah ke ulat tu cari daun mulberry, dia panggil mulberry. Dok berjaya. Mapuh dengan kilang-kilang penuh. Jadi kalau dia buat sekarang ni, kadang-kadang material dia tu daripada ni. Inilah orang panggil benda ethylene, polyethylene ni, chemical dia buat benang. Dia punya halus kilat apa tu macam sutera juga. Dia pun nama sutera. Maka yang benda tu halal, tak masalah. Tapi tak panggil sutera, kain biasa je. Tapi buat dengan sutera haram tu. Jadi sutera tu sutera betul lah. Begitu go air wangi. Alkohol ni melalui proses alkohol. Tahu, tapir. Penapayang dipanggil. Tubik alkohol tu yang memabukkan. Itu haram. Kalau alkohol ni melalui proses lauk tu, dia kadang-kadang kejadian Allah Ta'ala ni ada belaka kadar alkohol dia tu, tapi bukan melalui proses penapaian. Jadi kebanyakan ulama kata tak haram. Sebab air wangi ni kan kita pakai awak pakaian. Tapi kalau dia ambil alkohol tu dari proses penapaian, tapir. Mana dia rendah macam air tuak tu lama buih apa, dia ambil proses alkohol tersebut. Tu. Maka yang benda tu haram. Lepas tu capur air wangi. Melalui proses yang tubik alkohol. Itu haram. Ini ada kok cara orang nak menghalalkan alkohol, dia capur benda lain, dia kata 75% alkohol,
Baki lagi tu dia kata halal. Mana ada? Ada darat Saudi buat pak disco, dia panggil alkohol halal. Ada juga alkohol halal. Rasanya reka awak ni dia ada peratus dia lah. Kalau 4% ke bawah, 5% ke bawah tu ada ulama kata halal. Contohnya minuman Bali dia apa macam babrikang tu apa benda? Dia panggil benda air tu. Kadar dia tu rendah dan dia bukan melalui proses alkohol, tapi dia memang ada dah kadar alkohol dia. Macam buah-buah kita masa-masa tu, kalau dia ekstrak proses, dia ada alkohol asli dah. Dia ada original alkohol dah. Itu dimaafkanlah. Sebab dia tidak beri kesan mabuk. Macam kita air tuak kot, mula-mula air tuak. Masa turun daripada buah pokok nyor tu air tuak, kita boleh minum. Lepas tu kita tutup. Lepas tu dia naik gila. Masa gila tu, dalam bekas yang sama, haram dah minum masa. Lepas tu lama sudah habis gila, dia pun turun jadi cuka, masang. Boleh makan pula. Jadi proses dia, kesan dia, dan juga apa yang merosokkan akal, menggilakan akal tu. Jadi hak asli dalam buah pelang masang ke buah tu, dia ada alkohol original dia dah. Tapi dia tidak beri kesan. Tidak memberi kesan merosokkan. Tapi kalau memang buah tu buah yang boleh memabukkan, asal dia buah tu kalau kita makan mabuk tu, tak boleh juga. Sebab akibat dia tu boleh merosok atau beracun. Buah ni beracun. Kecuali kita pandai buah racun dia. Macam ikan buta tu kan. Orang asli dia 4 orang mati makan ikan buta. Dok kena warna beracun. Kalau Sabah tu dia ada pesta nak makan ikan buta bang. Tapi dia pandai buang racun tu dia. Dok racun tak apa lah. Tak ada haram, tak ada masalah. Cuma kalau makan dok kena buat racun, ni. Jadi boleh membahayakan. Pakaian dia. Dan wahullu asawir. Hullu. Dan dia perhiaskan mereka. Asawir. Gelang-gelang. Pakai tangan. Jadi orang lelaki tak pakai gelang bang. Dia boleh hukum tasyabuh dengan wanita. Orang puang biasalah pakai gelang, pakai ni rata apa, gelang kaki, gelang telinga. Tapi jangan beri bunyi. Fatwa ulama Azhar, orang puang pakai gelang kaki tapi bunyi ada loceng, yang menyebabkan orang boleh kesang. Keleng-keleng. Oh gitu dapur. Keleng-keleng. Oh gitu. Keleng-keleng. Haram bang. Kecuali dia buang keceng dia ataupun dia kepek, jangan beri bunyi. Orang kampung dulu ubuh dia lembu bang, ketuk dia panggil ubuh tekok lembu, kelekak. Sebab nak cari lembu tu senang. Kelekak. Dalam rok tu dia kata. Tu orang ubuh ketuk tu. Orang Kedia ni dia ubuh kaki dia pula. Jadi macam lembu juga, kelak. Dah ada dalam rok tu. Jadi nak boleh kena. Faham? Tak boleh. Begitu juga kasut. Orang puang ni peringat kasut. Dia boleh nak pakai kasut tumit tinggi, tumit rendah apa sebagainya. Tapi sampai gelecoh guli batin tak payahlah. Tapi pastikan tapak bawah tu dia bergetar. Jangan bunyi kelekak. Tapi lah orang puang, dia nak suruh orang tengok dia, tak bunyi, tak syok lah. Hak getah dia parah. Gibu besi bawa bayar keleking orang pun tengok. Kita pun kuat gini. Tu. Setan ni dia pandai Orang lelaki memang dia dah, geh dia dah. Tarikan dia kepada perempuan. Orang puang memang kerja dia dah menarik lelaki. Dia tengok menatang-menatang kan. Kalau hok tina kadang-kadang comel. Kadang-kadang hok jatang comel untuk terik hok tina. Hok tina tu comel sebab untuk terik hok datang.
Masalah ni orang masalah. Dia jatang, dia tak mau kena ke jatang. Ketina, dia nak jatang ke. Oh ni orang bengong ni. Dengar kata pergi Mekah ni mesti bangor sekali. Oh Allah. Lepas tu pakai kena. Pergi kau seorang puang. Satu pula. Masa pergi ke Amerika pakai jubah. Amerika kata, jatang. Okey. Tengok nama Muhammad. Siapa ada ni pakai jibak je pergi kat puang pula. Satu pula. Dia walaupun bapuk pun jangan ubus bilik dengan orang puang. Jangan kita kata tak apa, dia tak ada nafsu. Mana boleh? Bila dia duduk dengan orang puang malam apa dia mari nafsu jatang dia. Memang beranak saja. Kita ingat mimpi. Tak boleh. Jatang dia jatang lah. Dia nak turun apa? Dari segi pekoh dia pun. Orang lelaki ni kau nak tawah kena pakai itibak. Tahu itibak? Sebelah ni kena dedah kan. Kita orang lelaki tak boleh pakai berjahit. Kain tu tak boleh jahit catung. Jangan pakai underwear. Sebab underwear tu jahit. Kalau underwear tak jahit tak apa kalau dia jenis nyakit. Nyakit ni dedah ke apa tu biar air kecing semua kena tambak apa sebagainya. Dia buatlah underwear dia tak jahit. Boleh ke lah? Yang masa budak-budak tu zaman paper tak ada pakai benda. Orang panggil benda kain 3 segi yang kain laping. Dulu mana ada paper ni orang zaman lain ni paper pakai buang teruk dengan terawa orang duduk rumah flat dia lepo lepek atas kepala orang bawah tahi berkembur reka dulu pakai laping bukan pakai buang, pakai basuh. Dia pakai ni pink. Jadi kalau orang peseng lagu tu pun gitu kau, dia dedah mau kecil mau masuk waktu pak dia pakai pink. Tak apa lah. Dia neleh kecil pun atas laping dia tu. Dia ada masa ada dak jahit. Dah boleh pakai benda nutup kasut. Dah boleh pakai tudung kepala. Bila dia datang, lepas tu pakai kana tutup kepala apa, buat ibadat pun. Lepas tu dia duduk kat orang puang pula. Kacau. Memanglah dia kira menghina. Hukum Arab Saudi bunuh lebih main. Kena igak saja dia pacu tekuk. Baru jumpa buku ngeruah. Zaman sekarang ni kadang-kadang dia bukan nak jual produk dia nak glamour. Masuk dalam YouTube, ranking dia naik lebih pada 2 juta apa sebagainya. YouTube ni bayar pitih dia. Betul dia buat kontroversi, kita orang marah, orang komen, dia suka je ialah dunia dia. Jadi bila nampak berapa follower, berapa view dia tu, jadi orang elang ni masuk-masuk elang, YouTube boleh untung. Jadi dia akan bayar. Ni kawan ni nak masuk TV, ambil gambar semua, nak suruh orang marah, dia tak peduli orang marah orang apa. Bagi dia, ranking dia naik, dia boleh pitih. Kita mula-mula tak tahu kok waktu apa yang bengong sangat ni. Orang lain kaya juga tak lah buat tebo-tebo pitih ni, orang ambil pitih mak mai orang ambil gambar. Lepas tu gila kamu. Dia saja untuk orang panggil naikkan ranking dunia alam maya zaman ni dah. Kita ni kalau derma apa sipang Nabi kata mu derma tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Zaman sekarang memanglah dia nak pergi derma apa bawa kamera tengok. Jadi orang akan tengok naik, dia boleh pula pitih pula. Orang kata gitu kata. Kayak gini nak bahas tanah pun ambil gambar gitu. Terjun bunuh diri dah apa. Orang kata ada juga pesen lagu ni. Manusia zaman ni. Tak ada zaman-zaman dulu. Jadi dihiasi. Hullu. Halwa. Halwa ni manisang tau. Halwa. Benda yang menyeronokkan, menyukakan.
Kanak-kanak apa sebagainya sukalah gula-gula. Asawiru gelang, kecuali untuk li ta'rif, macam sekarang dia pakai kata untuk ubuh nama. Kan ada kemalangan mati kena bedil tembok, tengok benda lain acur dah. Tinggal kata nama Muhammad bin Qasim nombor 14 12. Dulu orang pergi Mekah kan ramai sangat takut hilang apa dia buat kata. Itu ulama kata dikecualikan. Tu. Tapi bila balik Malaysia dia buanglah, habis dah kegunaan dia tu. Jangan buat hilang pula. Jadi orang lelaki ni tak perlu sebenarnya pakai kata-kata gelang-gelang. Ni tasyabuh dengan wanita. Orang puan memang perhiasan dia, zinah dia. Islam tak larang. Dia belilah emas apa sebagai. Tapi orang kita kena faham pula. Kalau dia beli emas banyak-banyak, lebih daripada uruf orang Melayu kita. Kalau dia duduk di India apa? Pakai gini gelang. Memang uruf orang India. Kalau kita orang Melayu ni berapa kita tanya? 3 orang contoh. Okey, 3 orang. Dok kira besar mana? 3 orang tu normal. Okey, kalau pakai 10 orang tu gila dah. Jadi 7 orang tu kena zakat. Walaupun perhiasan perempuan ni tak kena zakat. Perhiasan perempuan ni tak kena zakat. Tapi kalau melampau ratas orang, kalau pakai 4 orang tu tak apa betul mana dah. Tapi 3 orang gitu dia kena bayar zakat. Dia juga ni subang je. Siapa bersirik pas atas ni apa main. Jadi satu tu normal. Okey. Tapi pandai agak dia kata, ni saya, ni anak puang saya, ni cucu saya. Dia bagi gitu. Mu jawablah pula akhirat mah. Tanya cucu nak dak wis tabu. Jadi maknanya lebih pada uruf. Adapun perhiasan-perhiasan lain haram lah. Wak makan pinggang, apa panggil sudu, repu apa, diharamkan dalam Islam. Kecuali tak ada bekas lain tu. Kapung dia tu emas saja besi, tak ada plastik, tak ada. Tu lain lah kamu. Tapi tak pernah sabah gitu. Maka benda gitu kena zakat. Kena zakat satu bukan mana boleh. Macam orang lelaki dia pakai sutera, ada orang puang pakai sutera. Lepas tu dia nak buat semayang dia buang. Apa ni kain sutera? Apa dah lewat semayang? Siapa kata tak boleh? Buat semayang boleh. Orang lelaki pakai sutera, dia semayang sah tak? Semayang sah. Tapi pakai sutera tu haram. Dia tutup aurat apa sebagai sah. Ada orang dia kata dah ni sutera ni mana boleh? Dia kata tak apa, nak buat semayang buanglah. Orang lelaki dia pakai nak semayang, dia pakai cicimah, dia buang Apa buang? Cicimah. Apa? Haram. Aduh. Seolah macam tak sah semayang. Kalau dia semayang pakai cicimah, sah dari segi pekoh dia. Mah ni bukan najis. Tapi dia pakai tu haram. Kadang-kadang dia salah faham. Jadi dia pakai tu hukum dia haram. Tapi hari akhirat kelak mereka boleh pakai. Sama gok arok atas dunia ni haram. Tapi Rasulullah kata la jannatin fil bahi, tidak ada 2 syurga buat seorang tu. Kalau atas dunia tu dia berzina, hari akhirat kelak dia tidak boleh lagi. Tak ada bidadari buat dia. Neraka lah tu. Kecuali dia bertaubat, Allah Taala terima taubat dia. Kalau atas dunia dia minum arak, atas dunia ni dia buat syurga dah, tak boleh hari akhirat kelak. Jadi kita nak pakai dulu, lepas mati lagi. Allah Ta'ala beri dalam syurga min fiddah, daripada perak. Dan Rasulullah cicing dia pun perak, buat dia perak. Orang lelaki ni disediakan supaya kalau pakai perak. Dulu orang dia dulu kalau ada lebihan dia buat ke senjata dia pedang dia. Kadang-kadang kita tengok dia buat dengan perak. Sebab dia kira setiap untuk jihad sabilillah, apa-apa yang digunakan padanya boleh pahala. Tak masalah. Tengok Nabi Sulaiman bagaimana
kuda-kuda dia yang hebat. Ada setengah riwayat kata kuda dia tu ada sayap. Orang kata, oh comel kudamu. Dia kata, haza min fadli rabbi. Ini kurniaan daripada Tuhanku. Digunakan untuk sabilillah. Dia ada bini ramai, isteri ramai. Dia kata tahun depan semua jadi askar untuk sabilillah belaka. Dok bismillah. Boleh seorang je anak. Jadi semua digunakan untuk sabilillah. Ada masalah. Ada kereta pun sabilillah. Ada rumah luar besar-besar pun tak apa. Tapi buat kerana cari kerana Allah SWT. Bukan untuk dia menyombong, untuk sombong. Ni orang jiran tak ada kereta, nak pinjam kereta dia. Bini nak pergi beranak hospital. Dah. Kena darah, kenapa? Dia ambil kereta lebih bawah rumah. Basa tu. Kedekut pula tu. Gunakanlah. Masa beli kita kata gitu. Masa beli kereta ni, nak pergi berulang semaya jemaah ni, nak pergi sejik, ada program senang. Bila beli, tak mari terus sejik. Apa dekat sangat dia tu, tak padang kat kereta. Bulak tak. Jadi kalau kita beli itu niat kita untuk sabilillah, untuk gunakan kemudahan pada jalan yang diridai oleh Allah, pakar sungguhlah. Biar hancur tak apa untuk jalan Allah sabilillah. Tak masalah. Sahabat dulu dia guna habis. Harta dia tu beli kuda. Siapa nak pergi sakit, dia serah kuda dia tu ambil. Guna pada jalan Allah SWT. Allah Ta'ala ganti balik. Sebab itulah sudah kata Uta Merah. Uta Merah ni kelas sekali zaman ni, Mercedes mau. Kalau nak guna untuk sabilillah pakar. Tak ada masalah untuk jalan Allah. Kita hari jemaah ni orang lelaki disunatkan. Pagi niat mandi sunat. Lepas tu dia kata pakai pakaian yang terbaik. Sebab muliakan. Apa nak mari sembahyang jemaah? Kita cari hak buruk-buruk dah, zuhud. Tai nak pergi jumpa awet, ya Allah. Tukar kita. Hari raya begitu kok, kita cari hak comel. Pakai yang comel. Apa? Sebab hari raya tu hari kejayaan, hari kemenangan. Dia suruh rayakan, cari. Kita ni selipar balik belah zuhud. Dah betul tu. Salah faham mana zuhud. Kita ni miskin, pakai baju petok-petok tu, orang tanya mana? Tak ada piti zuhud kono. Dah betul. Orang panggil kupon nikmat. Kayak gitu Tuhan terik habis baru tahu. Kalau nega kat mana? Rugi sama. Tak aja untung, tapi kita tengok dak backup. Wah, nega sama. Kalau rugi tutup dah. Untung tapi takut kan khabar untung kan. Ada orang mai kutip derma kita kan. Nak pakai jangan jalan haram. Zakat bayar apa dah masalah. Kenapa Nabi Sulaiman aja haza min fadli rabbi. Ini kurniaanku tamangku. Dan dia buat apa pada jalan Allah. Baguslah. Kita pun bercita-cita, wahai Tuhanku, kalau aku boleh kaya macam dia etek, dermawan macam dia etek. Wahai Tuhanku, boleh diizinkan. Deki yang diizinkan, bukan deki wahai Tuhanku, biarlah bankrupt dia, mapuh dia, miskin dia, hak kaya dia tu boleh ke aku. Ni haram. Kalau kita tengok dia ni kaya, derma apa banyak, wahai Tuhanku, biar aku kaya macam dia etek, boleh derma macam dia etek. Janganlah kita kaya macam dia, lepas tu kedekuk hapah. Terbalik. Yang kedua boleh lagi supaya jadi alim. Wahai Tuhanku, biar aku ada ilmu, boleh macam dia etek, alim macam dia etek, ngajar sebo macam dia etek. Kena berusaha lah. Bawa tidur dia retuh nak pergi alim, mapuh lagu tu.
Ataupun kita ada anak, wahai Tuhan aku, biar anak aku ni kau kurniakan jadi ulama macam dia kata, berdoa kepada Allah. Lepas tu latih dia jadi gangster, ngedo-dado. Doa nak suruh jadi ulama, mana boleh. Macam kita doa, wahai Tuhan aku, matikanlah aku, mati syuhada. Sedak dengar doa bergegar lah. Hidup aku hidup ulama. Lepas tu kita Facebook apa duk maki ke ulama. Dah ikut mana? Nak mati syahid. Hidup sebagai ulama. Hayatul ulama wa mautana mautus syuhada. Sedak dah doa bagus doa tu. Tapi dok selari. Jadi Allah Ta'ala kurniakan gelang-gelang daripada emas dan perak. Sebab dalam ayat disebut daripada emas. Buat daripada perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum. Dan Allah Ta'ala beri minum mereka. Mereka itu apa? Ahli jannah. Ahli abrar. Mereka yang di dalam syurga Allah Ta'ala beri minum. Rabbuhum. Oleh Tuhan mereka. Memang kurniaan daripada Allah. Pemberian daripada Allah. Allah Ta'ala buat dalam surga itu ada air sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai air putih bersih. Minum yang menyegarkan, harum bau dia. Sedap, nikmat. Guana, kena buat amal lah, dia boleh masuk dalam. Kita ni dengar-dengar je bang. Dengar ni perkara ghaib. Dia kata sam'iyat. Orang ngaji akidah dia panggil sam'iyat. Apa yang kamu dengar daripada nas Al-Quran hadis berkait dengan perkara ghaib ni, sam'iyat, kita dengar, kita beriman. Lagi kalau masuk dalam syurga kita tengok. Gini kata. Air ni kena rasa. Lepas tu masuk minum pula. Itu ada kata ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Inna haza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Inna haza, semuanya ini dikatakan lakum, diberikan kepada kamu jazaan, sebagai balasan, sebagai upah, sebagai ganjaran, kurniaan, pemberian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan apa-apa yang telah kamu dikurniakan, ibadat kamu, amal kamu, usaha kamu, mashkura, sebab mereka itu terima dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya diterima oleh Allah dengan balasan surga. Jadi jazaan, balasan, dah balasan dah. Balasan apa yang kamu amal. Bila habis bulan Ramadan, Allah Ta'ala khabar ke malaikat, wahai malaikat, apabila seorang tu buat amal, bekerja, apa layak bagi dia? Allah Ta'ala tanya ni bukan nak tahu mah. Dialog. Jadi malaikat kata, wahai Tuhan aku, upah lah. Dah sudah buat kerja, upah lah. Wahai malaikat, malam ni mu turun ke syurga. Hari akhir puasa, malam raya lah kalau kita. Mungkin raung tengok mana-mana yang doa untuk kampunan, ampunkan mereka. Mana-mana yang meminta, kurniakan, perkenankan, beri awak dia minta tu. Mana-mana yang menghidupkan malam raya tersebut, engkau beri ganjaran. Tu sebab malam tu malam ngupoh. Kita malam raya ni mah dok tidur lah. Pasang cadar, pasang lasi mah. Duk kipah bakar ke sate sampai subuh. Pas subuh terus tidur. Maya raya pun dok pergi. Bagus sungguh dia rai. Dia kata kalau aku dah buat gitu, mu dok kedara sate, betul juga. Dok tidur malam gitu, tapi rugi lah kita. Boleh lah 400 500 ya tu bagi yang sate ngopoh. 1000 nyocok, tapi akhirat tak ada kita. Rugi kita ni mah.
Dia kata dah kalau kita dak buat, siapa nak buat? Allah. Kalau mu dak buat, ramai lagi orang nak buat. Bui korang lah. Kita bagi apa hidupkan malang tu. Tak apalah, dia kata kau tak ada orang dia jual sate, rugi. Bukan rugi orang, rugi mu. Ada lagi orang lain. Dunia ni ramai lagi hok kerja ke dunia berbanding akhirat. Sikit sangat aja hok kerja akhirat. Jadi kita ni hok tahu ni, kita tinggal kerja dunia juga. Rugi dah berdua kita. Jadi sehari sebelum raya tu siap sudah. Jadi boleh perhidupkan malam-malam daripada malam-malam hari raya tu. Allah Ta'ala turun 23 malam terakhir, tengok siapa dia buat amal. Beri. Jadi kita tu, malaikat Allah Ta'ala tanya, mau naik tengah buat apa? Pasang lasir. Dah mau kira tengok si pulang ambil selang buat apa? Bakar sate. Ni dah mau buat apa? Gosok periuk. Allah, ni malaikat ni tukar ni waktu pagi dah petang. Apabila asar dia turun. Subuh tu gilir malaikat. Sebab itu kalau orang tu semayang tepat waktu asar dan subuh, malaikat akan Allah Ta'ala tanya malaikat, mu mari tadi hamba? Hamba aku sedang semayang. Jadi orang turun pun kabur, hamba aku tetap semayang. Comel lah. Buku rekod dia. Semayang. Kalau tidak, masuk ni. Apa? Pasal lasir. Apa? Main tu, benda? Cari purung. Tengah nak buat jamu zaman kita dulu lah. Bubur susu purung. Bakar orang raya ni. Berapa hari cari ke purung nak boleh panjang tu. Tebuk kat lubang pula. Jadi habis mainan gitu. Tengah apa? Tengah main ngecung. Allah Cina ngecung lah ni. Cina tak main tau. Dia kata apa? Orang Melayu sudah halau. Dia pasang ngecung tu nak ambil atu. Jadi dia kata kita nak pasang apa? Dah atu lari dah. Orang Melayu pasang kapang. Bukan ambil atu lagi dah. Tak nak nonyang dia habis lari habis. Sampai subuhnya main perang. Jadi dia kata kenapa? Jazaan upah balasan atas amal. Betul dia kata wa qul i'malu, beramalah, buat kerjalah, fasayarallahu amalakum. Allah Taala tengok seakan segala amal kamu supaya itu buat amal. Jadi siapa-siapa yang nak tengok, nak berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mu kena buat amal soleh banyak-banyak dan jangan syirik. Syirik itu apa? Buat penghalang, manik. Penghalang daripada pahala tu boleh kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Menyebabkan segala amal soleh kita gugur luruh. Min haba'im mansura, dia kata. Jadi debu-debu yang tidak yang berterbangan. Jadi bila kita buat amal tu, kita kena belajar juga perkara-perkara yang boleh membatalkan amal kita. Dah ikhlas. Habis saja. Ngukit bil manni wal azza. Jangan mengekori amal yang kamu buat itu dengan mengungkit-ungkit. Ataupun wal azza, menyakiti. Ambil 5 riyal. Malah, kerja malah. Beri lah, jangan kata pula. Kau nak nasihat dengan cara yang baik. Derma semua, derma. Orang khairat kematian mati, pergi mitok pitih dia marah, mati semua. Astagfirullah. Kita semua bayar kau orang. Dah bila gelaran kita? Kalau hak tukar kutik tu panasan, dah bahan tanah, hamun kek kau kutik kemung pula. Berasa hati lah bang. Mati semua dia kata. Memang nak mati 5 riyal, mati 2 riyal, mati 10 riyal. Mati semua dia kata. Kita ni kau ambil kira, ya belebek kau tukar kutik, bukan boleh kau tukar kutik itu. Ada habis kosong. Kita beri tak boleh pada. Ataupun kita ukit lama dah 3 tahun. Aku dulu pitih kamu belanja tau. Malaikat pun belek. Dilik mula. Tak pasal-pasal. Ada banyak perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Kena ngaji juga tu. Jangan petang-petang kita buat amal siap dah. Nak terima. Tak mau terima sudah. Sedap dia pula tu.
Dia pula logo Allah SWT. Kita ni yang berhajat ke Allah mah. Allah Ta'ala tak berhajat kita. Jadi wa kana sa'yukum mashkura. Dan apa yang kamu buat, kamu amal. Padahal kalau Tuhan tak mau upah, tak ada benda-benda. Tuhan cipta tu. We makan dunia ni pun dah habis sang dah. Tapi ada mereka yang tak setimpal. Allah Ta'ala nak ganjaran lagi kepada mereka dengan syurga balasan. Dia ciptakan syurga buat. Orang yang derhaka apa sahaja dia ubuh dalam neraka. Allah Ta'ala beri nikmat dalam syurga. Allah Ta'ala tanya pada tu, "Hei, wahai penduduk syurga, mana dengan nikmat cukup dah?" Mereka kata, "Cukup dah, ya Allah, melepoh-lepoh dah, padang dah." Allah Ta'ala kata, "Hari ni aku nak beri lagi satu nikmat kepada kamu." Kenapa? Dia buka hijab, mereka melihat Allah SWT. Wujuhun nadiratan ila rabbiha nadirah. Mereka saling berpandang-pandangan kepada Tuhan mereka melihat. Itu nikmat yang paling besar. Dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tengok, nak tengok guana. Wallahu a'lam. Macam mana bagaimana? Wallahu a'lam. Itu ahli syurga. Kita ni syurga pun tak tahu lagi. Dia tanya pula guana-guana. Wak kerja, wak amal betul-betul. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala kurniakan apa yang dijanjikan itu. Wallahu a'lam bisawab. Baca sikit Tayamum tau. Maka engkau niatkan nawaitu tayamum listibahatus salatul fardu. Artinya sahaja aku tayamum kerana mengharukan sembahyang fardu. Sebab tayamum ni dia kena tunggu masuk waktu. Tayamum tak boleh buat dua ibadat wajib dengan satu tayamum, tak boleh. Air sembahyang tak apa. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu pada tempat tumbuh rambut, sama ada jarang atau tebal. Tetapi hendaklah sungguh-sungguh merata debu itu kepada segala mukanya itu, dan memadalah meratakan itu sekira-kira golik zong kita akan ratanya. Jadi dia tayamum ni dua saja, muka dan tangan. Jangan kamu berkomo-komo pula. Debu ni dia komo apa dah dia kata ganti semayang. Berkomo-komo lah. Jangan basuh kaki. Ni tingkat tenang dah saya tengok. Cemu tayamum hak ilmu. Nopak terus ni. Basuh kaki. Tak ada. Muka ke tangan saja. Jadi kita kena bagi dua. Dua cara. Satu, kita katok debu ni, buang. Jangan lekat pasir-pasir masuk dalam mata kan, melolong kan apa kan. Biar debu saja. Kita pun mungkin nak nampak. Tak apalah, kita zong ada debu lah. Kalau pasir ke apa sebagainya, ni dia ada dah ni, kedai jual apa. Kita buang, jangan duduk banyak sangat sini. Jadi yang pertama bagi dua. Dah jangan awak. Tak boleh buat gitu sekali saja. Ataupun dah. Jangan awak akak-akak tu sekali saja Lepas tu buat pula sekali lagi. Buang debu, bagi separuh. Ni sebelah ni, awak baki lagi ni. Jangan sapu ni, ada debu ni nak pakai balik kiri pula ni separuh. Atau kita pulah pak ni dah jangan sepenuh pula ambil kerana ni tak kena debu. Korok apa cara tu zon ni cukup kita ada siapa dah tu bayang mudah je dalam Islam ni tapi orang jenis tambah mayang tu nak kata warna tu maksud dia. Jadi ghalib zon kita akan ratanya. Kemudian maka ditanggalkan cincin jika ada pada tanganmu. Maka palu olehmu akan palu yang kedua ke atas debu itu, serta engkau jarangkan segala anak jarimu itu,
dan sapu oleh kamu akan kedua tanganmu. Macam saya buat tadi dah. Serta kedua sikumu. Tak payah sampai sekarang Pak Botiok sampai sini lah. Dah. Ataupun saya ni ambil sini. Dah. Cukup lah. Kalau awak pasal yang pelik-pelik itu, tak mengaji buat tu mah. Dia tak biasa. Memang Malaysia ni memang tak biasa. Sebab kita air banyak, kecuali keperluan. Sakit ke apa, tak boleh kena air, tu saja. Ataupun kita cedera, seming, dia kena pakai. Dan kaifiat menyapu kedua tanganmu itu bahawa engkau temukan belakang segala jari tanganmu yang kanan itu dengan perut segala jarimu yang kiri itu, sekira-kira tiada melampau segala hujung anak jarimu itu daripada salah satu daripada dua pihak akan lentang telunjuk yang kiri, kemudian maka engkau lalukan tanganmu yang kiri pada sekira-kira ke atas belakang lenganmu yang kanan hingga sampai kepada sikumu, kemudian maka engkau balikkan akan perut tapak tanganmu yang kiri itu di atas perut lenganmu yang kanan, padahal engkau lalu akan dia kepada kelakuanmu, dan engkau lalukan perut ibu tanganmu yang kiri atas belakang ibu tanganmu yang kanan, kemudian maka engkau perbuat pada menyapu tanganmu yang kiri itu seperti demikian itu, kemudian engkau sapu dua tapak tanganmu dan selang-selang olehmu akan antara segala selang-selang jarimu itu, dan adalah maksud dengan kaifiat itu supaya ia menghasilkan akan meratakan menyapukan kedua tangan hingga dua sikumu. Itu je sebenarnya. Di panjang bahasa dia nak royak payah juga nak khabar tu. Maksudnya supaya debu di sebelah tangan kiri itu digunakan untuk menyapu tangan kanan dan debu di sebelah tangan kanan untuk menyapu di tangan kiri. Dua pandangan ulama sebut sama ada membagi dua. Tangan debu ni satu separuh bahagian jari ni untuk di bawah, bahagian ni untuk atas, ataupun perut ni untuk bawah, bahagian ni untuk atas, atau pulah. Pulah pun jangan akak lah mah. Ataupun sistem pulah. Sama saja. Macam saya sebut dia, ni ada spray tu, air. Bang. Saya rasa kalau orang sakit pun tak, tapi boleh tak boleh kena air langsung bang. Jadi kalau kita spray pergi Mekah Ruana ataupun kita pergi Musafir, mudah bawa spray. Satu je. Nak kecil-kecil pun senang kan masuk dalam tandas. Mak Saleh orang putih dia tak ada pahit air. Perih. Mudah saja. Lepas tinjak guna kertas, alirkan air. Ataupun sampai masuk muka tadilah. Kita alirkan perih dia tangan. Kita tengok neleh tangan. Dah. Ataupun awak 3 kali, perih 3 kali. Lepas tu sebelah muka sebelah je mah, sebelah tangan kanan. Ataupun selagi orang kata buat kita perih di muka, seh. Kita berasa neleh, serang. Tak payah komo-komo lah bang. Nak tu mana mata kepala arak dengan terawa. Muka, tangan. Sama kok sereh. Dia tengok mengalir. Ataupun kita perih-perih di tangan, mengalir. Buat di tangan. Lepas tu seh sikit. Seh kepala. Kaki pun sama. Selesai. Dah habis pun air tu. Botol cek tu. Buh dalam kocek. Orang puang buh dalam poket kana dia. Elek. Kalau tidak, Allah pun ketuk pergi pula. Bawah tu. Agak pun ketuk pula. Pesang gitu lah. Orang lain balik sampai rumah makan nasi siap tu. Dia pada ketuk lagi. Nak pergi ambil air wuduk apa. Tu kita kalau Mekah tu orang ramai boleh talfik pula. Setuh orang puang kalau kita tak berniat. Tidak ada tu. Tengah mazhab lain tak batal. Dan Imam Syafi'i pun dikira Syekh Romli sebut kawasan yang darurat. Tak apa.
tu ngaji semula lah pula. Tapi rutin begitu. Mudah sebenarnya. Tinggal lagi mungkin kita tak tahu lah. Sehingga rata kedua tanganmu itu hendaklah engkau sembahyangkan dengan satu tayamum itu akan satu fardu juga. Ni tayamum ni. Dia tak boleh. Kita pun nak buat jamak qasar tak boleh. Dia kena dua. Dia satu fardu satu untuk tayamum. Tapi kalau darurat dia sakit berat apa dan sebagainya, dia semayang zuhur akhir, lepas tu semayang tunggu sebetul semayang asar, ada setengah kata boleh. Tapi kalau tayamum dia kena sebab tu dua fardu, dia kena buat dua kali tu. Dan barang yang engkau kehendak daripada beberapa semayang sunat. Fardu kita sebut sunat tak apa. Maka jika engkau kehendak akan semayang fardu yang lain, maka engkau mulai pula tayamum yang lain. Bermula kaifiat tayamum pada hadas yang besar itu seperti kaifiat tayamum pada hadas yang kecil itu juga. Masuk juga ada besar. Mandi junub, tak ada air. Tu boleh bertayamum. Dah lepas tu guling Kau mandi kan tau. Orang mandi junub. Tu. Selesai haid tak ada air. Lepas tu dia atas padang lanjang guling gedung. Benda ni berlaku dah. Ni guling tu dah. Sama je lah. Basuh muka, debu tu ke muka dengan tangan. Jadi dia rasa mana gitu. Tak selesa. Bukan masalah selesa tak selesa. Itu rukhsah yang diberikan. Kalau tambah ambil rukhsah, itu kalau kita mana sebagai kurniaan daripada Tuhan. Allah Ta'ala beri kurnia. Sebab apa? Allah Ta'ala beri hadiah. Sebab apa kita tak mahu ambil? Macam orang pergi musafir lah. Syarat musafir itu cukup syarat dan niat kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak buat curi, buat jahat lah. Jadi dia pergi Kuala Lumpur. Tak ambuh. Dia kata semayang jamak qasar. Dia kata tak siapa hati. Dia kata 4 rakaat jadi 2. Lepas tu kapuh pula. Ya. Jadi dia semayang biasa. Hadiah daripada Allah. Allah Ta'ala beri hadiah. Mu tak mahu ambil. No. Itu bagi orang musafir sebenarnya lebih afdal semayang jamak qasar berbanding semayang tamam. Cuma bila kita tubik daripada rumah tu, syarat dia dalam masa kita bermusafir. Keluar tak apa, saat kita pergi, orang masuk waktu dah, kita pun semayang tepi tembok. Kita nak pergi, Kuala Lumpur. Tak mesti siapa Kuala Lumpur. Dalam perjalanan. Hala balik pun kita sebelum masuk Korea. Dia ada dua pandangan lah. Sebelum masuk Korea. Mana kalau kita belum masuk Pinang Merah ni, tepi tembok. Kita boleh semayang tepi tembok. Sini Masjid Kapunyo. Berarti semayang Kapunyo, semayang jamak qasar. Belum masuk Pinang Merah. Ada yang kata masuk Pinang Merah pun tak apa lagi, jangan sampai rumah kita. Semayang sini. Ada kata boleh lagi, boleh semayang. Ni ada pandangan lah. Kalau nak pakar-pakar lah. Boleh lagi kita balik semayang di rumah. Dia pun tak selesa pakaian dia apa. Balik dia mandi-mandi. Tapi tak boleh qasar. Dia semayang jamak saja. Semayang zuhur 4 rakaat. Lepas tu semayang asar 4 rakaat. Tak boleh qasar sampai dalam rumah dia. Ini ada pandangan dibolehkan. Kalau tambah amal tak apa. Semayang masjid Pinang Merah. Dia kata masuk Korea, dah masuk kampung. Jangan amal. Mayang surah tepi tembok, mayang surah Kapunyo. Jadi perjalanan sehari sampai Kuala Lumpur kita duduk 3 hari, boleh pergi jamak qasar. Pandangan yang masyhur. Lepas tu lepas pada 3 hari mari jalan pula, boleh lagi. Maknanya 5 hari ya. Bukan 5 hari Kalau perjalanan tu sehari kira 5 hari lah. Ada pandangan pergi selagi mana musafir duduk semua situ. Orang ada juga. Dia masuk dalam jin jamak qasar semua. Ada juga pasal lagu tu. Jadi kita ambil rutin awam. Kebanyakan apa tu Imam Syafi'i 3 hari. Ataupun dia lebih
Tapi kita niat sini dah. Kita nak gini pokoknya seminggu. Masa kita turun tu kita niat seminggu, 7 hari. Kita boleh 7 hari. Tak ada masalah. Dan bermula yang membatalkan akal tayamum itu 3 perkara. Pertama, sekalian yang membatalkan akal air semayang. Samalah, yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum. Ketuk apa sebagai setuh puam apa lamas tumun nisa dan sebagainya lah. Kedua, melihat akan air yang suci menyucikan pada yang lain daripada ketika semayang. Masa kita semayang, masa belum semayang tak ada air lagi. Masa tengah semayang ada air. Maka kita kena tuan. Kalau kita selesai dah semayang tak apa. Selesai dah semayang dah tu padang. Macam kita semayang dalam penjara contohnya. Air tak ada pakai semayang gitu pakai yang ikut ada lah, luar pendek je dia bui. Bukan boleh cari mayang luar pendek tu lah. Dia kata saya dok mayang apa dah dia pakai luar pendek. Lah, dah mu dalam penjara luar pendek ke luar pendek lah. Lepas tu nak sujud tu tak cicok saja air kecingnya, selok-selok gitulah. Kita tengok dah contohlah penjara orang ni berok dengan terawa. Ada sikit dah kena tarik mayang situ lah. Dia kata marang derok dah tahi. Marang hak ni tak ada. Mayang cium bau hidung gitu. Ni kita Malaysia boleh cakap berani Kalau negeri-negeri susah Bangladesh. Aja pergi Bangladesh. Nak tanang ni mak dia mati depan tangga tanang, tak ada tanah. Masuk dalam rumah. Tu. Nak ambil semayang ni kecam mata. Ni selok-selok air. Apa payah hijau tu ambil semayang. Sampai berangin hak tu pun kelah tu. Dia tu kalau kita pergi India, koloh dia dok tinggi macam kita. Koloh kita tinggi ambil semayang, lepas tu basuh kaki ambil gayung. Dia rendah. Dia ambil semayang, basuh kaki celup dalam keluk-keluk. Kita tengah komo. Allah. Tengok kaki gelak kaki. Gitu lepo air. Hitam lah tu. Allah, rakyat dia berapa? Berapa ratus juta rakyat dia. Kita ni tang berangin sebab ada air banyak. Tang tak ada air baru tahu. Nak buat guana. Kering tahi punggung. Duk dah zaman tu caku tunggu bila ada air. Dok terbit hari tu. Jadi opi setan pula dalam tu. Ada kadang-kadang dulu. Jadi kalau kita tengah mayang, dia kira batal lah. Lepas pada tu ada masalah. Kalau orang nak tajdid, nak memperbaharui tak apa. Dia kata bahasa dok sedap mayang. Macam orang semayang atas kapal terbang. Banyak orang kita ni bila naik kapal terbang dok mayang lalu. Nak pergi Mekah pun dok mayang. Teruk. Balik Mekah atas kapal terbang dok mayang. Padahal mendapat kepayah kita. Dia kata Tuhan tahulah kita susah. Sama dengan hospital. Patut duduk hospital tu orang semayang ganda 10 semua. Zuhur 40 rakaat patut. Takut mati. Dok mayang setabuk. Tuhan tahu kita susah. Tapi pandai kau panggil sakit Allah, Allah. Panggil Allah panggil. Panggil lah panu. Atau raya ke setan ke apa. Kamu semayang. Susah. Semayang ni bahasa Malaysia lah. Kalau SPN. Mu pakat tinggi A belaka. Kalau bahasa Malaysia dok luluh lah. Pertama-tama amal yang akan disoal akhirat kelak solat. Kalau semayang mu gagal, out lalu. Kena jaga tu. Jadi disebut yang suci menyucikan pada yang lain daripada ketika semayang. Jadi kalau ada air, kalau kita lepas pada tu kita nak ganti dah nak buat tajdid dia panggil, memperbaharui tak apa. Kita duduk dalam penjara rasa dok selesa semayang, kita nak tambah baik, tak ada masalah. Tapi hak tu sah dah. Padang dah ketika itu. Ketiga, murtad. Waliyazubillah. Mana kalau murtad batal tayamum ni. Adapun bahagian ketiga daripada taharah itu
maka itu taharah min fadalatul badan, yakni bersuci daripada yang mencemarkan akan badan jika suci sekalipun, dan bersuci daripada suatu juzuk badan yang membawa aib akan badan, dan di dalamnya itu 2 fasal. Itu apa dia panggil bab sunat ni, iaitu menyucikan taharah pada padilat ni keutama badan, untuk anggota kita. Jadi perkara itu termasuk dalam bab fadail lah, bukan bab rukun yang menjadikan amal kita itu sah, tak sah. Wallahu a'lam bisawab. Kita aku dengan baca surah Nasri tasbih kafar. Subhanakallahumma syarika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana aftah bainana wa kamina bil haqqi taqal fatiha wa ba'dina ba'da zalika. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahmidaka min khazanah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ala alihi wa sallam wa akhiru. Qabbalallahu minna.